A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama' kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Shadaqallahul azim. Liqaulihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bu'istu liutammima makarimal akhlaqi aw kama qala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurniaannya dapat tubuh kita di rumah Allah malam ini 24 Syakban 1442 Hijriah bersamaan dengan 6 April 2021 Masihi yang dimuliakan Tuan Imam Tuan Bilal JK Masjid, tuan guru alim ulama yang dirahmati oleh Allah sekalian. Jadi alhamdulillah kita masih dipanjangkan umur. Moga-moga sampailah kita ke dalam bulan Ramadan Al-Mubarak yang mana kita saban tahun akan melaksanakan salah satu dari rukun Islam yang wajib kita laksanakan, iaitu berpuasa penuh dalam bulan Ramadan insya-Allah. Pada tahun ni insya-Allah pada tahun ni kita boleh buat solat tarawih di masjid ataupun di surau. Jadi bagi orang jantan, dia akan terlepas satu peluang untuk jadi imam di rumah masing-masing. Tahun ni jadi tu imam kat sini pula lagi 30 malam. Jadi oleh kerana ada ramai dah cerita pasal amal Ramadan, maka amal ambil tajuk hak mana tuan-tuan biasa dengar dah. Jadi bila cari jumpa satu kisah yang dikenali sebagai Ashabul Ukhdud. Jadi Ashabul Ukhdud ni adalah satu kisah yang Allah cerita dalam Al-Quran. Tak banyak ayatnya dalam Al-Quran. Tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Al-Buruj ayat 4 hingga 8. Hanya 5 ayat sahaja kisah Ashabul Ukhdud. Cuma dalam kitab Riyadhus Shalihin tajuk sobar hadis yang ke-6, rupa-rupanya Nabi SAW ada cerita mengenai kisah Ashabul Ukhdud. Jadi kisahnya berlaku di antara zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga zaman Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Dalam lingkungan 500 tahun lah. Yang kedua pula, peristiwa ni berlaku di sebuah tempat, kalau kita sekarang ni dipanggil Arab Saudi, yang dikenali sebagai Najran. Najran ni pula dia terletak di barat daya Arab Saudi, bersepadan dengan negara Yaman sekarang ni. Dan yang ketiga pula, raja yang memerintah pada waktu ni ialah berbangsa Yahudi yang bernama Raja Yusuf Zinawas nama dia. Jadi dalam lingkungan 200 hingga 300 tahun Masihi, itulah dia punya waktu berlakunya kisah Ashabul Ukhdud. Jadi hadis Nabi yang ke-6 daripada tajuk Sabar karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala anhu, kisahnya mengenai kisah Ashabul Ukhdud. Matanya bunyi macam gini. An Suhaib bin radhiyallahu taala anhu, daripada Suhaib radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kana malikun, sesungguhnya pada zaman dulu, zaman sebelum kamu ni, ada seorang raja. Fi man kana qablakum, maksudnya raja sebelum kamu ada ni, rajanya dalam riwayat Raja Yusuf Zinawas ataupun dikenali sebagai Raja Zinawas. Okey. Wa kana lahu sahirun, jadi raja ni dia pera seorang ahli sihir negara. Jadi pangkat besar lah, nak kata nuju 4 belalang pun besar je lagi. Jadi seorang ahli sihir negara. Falamma kabira, bila ahli sihir ni khabar pula diri dia bahawanya tua dah. Bila tua, maka dia akan ada satu peristiwa nak mati lepas ni. Jadi ada orang manusia ni bila tua mati, jarang sangat ada orang muda mati awal. Jadi biasanya bila tua pokok mana dia akan mati jugalah lama banget.
Falamma kabira, bila dah tua sangat ni, qala lil maliki, maka dia pergi jumpa dengan raja. Maka dia pun beritahulah ke rajanya, inni qad kabirtu fab'as ilayya ulama wa'allimhu sihra. Aku ni tua sangat dah wahai tuanku. Fab'as ilayya ulama, carilah seorang budak. Kenapa cari budak? Kenapa tak cari orang tua juga? Dia panggil kau cari orang tua tak sudah juga. Cari orang muda, selesai masalah. Sebab orang muda adat dia tu hidup lama, hidup panjang. Lepas tu akal dia tu sihat. Yang ketiga pula, tajam pemikiran. Jadi senang nak terima ilmu. U'allimhu sihra, aku nak ajar ilmu sihir kepada dia. Jadi kenapa Raja Yusuf Zinawas pera raja ahli sihir ni? Tujuan dia ialah untuk menjaga negara pada waktu tersebut. Jadi ahli sihir ni adalah satu jawatan yang memang dinanti-nantikan. Sebelum Nabi SAW diutus sebagai Rasul, jadi langit dunia ni mudah sangat nak ditembusi oleh jin-jin dan sebagainya. Jadi bila mudah sangat nak ditembusi oleh jin-jin, maka mudahlah untuk mendapat rahsia langit. Jadi ahli sihir ni pun kok mana pun dia akan guna kawan dia hak bernama jin untuk dapatkan rahsia daripada langit. Hak tu sebabnya pada waktu ni Raja Yusuf Zinawas ni dia gunakan ahli sihir ni untuk meramal masa depan, hak mana nak jaga kerajaan dia pada waktu ni. Seterusnya pula Raja Yusuf Zinawas ni dia tertakluk dengan pengaruh Rom. Pengaruh Rom ni pada waktu ni orang kata apa, terkenal, tersebar, dipanggil ajaran Kristian yang dikenali sebagai Trinity. 3 dalam 1, 1 dalam 3, macam Milo pula. 3 dalam 1, 1 dalam 3. Jadi orang yang mula-mula mengasaskan ajaran Kristian secara Trinity ni dikenali sebagai Paul. Dianya ada selepas Nabi Isa alaihi salatu wassalam diangkat ke langit 30 tahun kemudian. Siapakah itu Paul? Paul ni ialah anak murid kepada salah seorang pengikut Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam yang dikenali sebagai Al-Hawariyun. Jadi bila Nabi Allah Isa alaihi salam angkat di langit, maka Al-Hawariyun inilah yang mengajar, dipanggil agama Samawi. Agama Samawi ialah agama yang ada kitab, iaitu Injil, Taurat, Zabur dan sebagainya. Lepas tu pula amalan ataupun ajaran ni diteruskan oleh anak murid kepada Al-Hawariyun. Dan salah seorang anak murid Al-Hawariyun yang bernama Paul ni, dia mengajar ilmu Trinity ni kepada Maharaja Rom pada waktu ni. Jadi oleh itu ajaran Kristian Trinity dia tersebar luas pertama sekali di jazirah yang dikenali sebagai Najran. Jadi Rom dua di atas, Najran di bawah. Jadi dia terpengaruh juga, cuma dia tak ada lalu alik Mekah. Itu sebabnya mengapa Mekah dipilih sebagai salah satu tempat, sebagai satu-satunya tempat Nabi SAW dibangkitkan, kerana ianya sunyi daripada dua pengaruh besar dunia pada waktu ni. Yang pertama pengaruh Rom, yang kedua pengaruh Parsi. Jadi dua ni dia tak kena pada Mekah. Cumanya Raja Yusuf Zinawas ni dia di bawah naungan Maharaja Rom pada waktu ni. Macam dulu kita ada negeri yang dikenali sebagai negeri Melaka. Jadi Melaka dia dapatkan perlindungan, naungan daripada Cina. Gitulah. Jadi Maharaja Rom dia menaungi negara yang dikenali sebagai Najran. Najran berdekatan pula dengan Yaman, dan terkenal dengan Yaman ni pula empangan-empangannya hebat, antaranya empangan hak dulu kalau kita baca surah As-Saba yang dikenali sebagai empangan Ma'arib. Jadi orang Yaman ni dia terkenal dengan binaan-binaan yang megah-megah dan sebagainya. Itulah keistimewaan orang Yaman. Fa ba'asa ilaihi ulama. Maka Raja Yusuf Zinawas ni pun membukalah tawaran pekerjaan kepada rakyat jelata dia yang mana berumur sekian. Dia bukalah syarat-syarat penyertaan. 18 hingga 24 tahun kau ikutlah. Lulus temuduga, maka akan dipilih, dilantik dengan jawatan tetap dan berpencen. Sampai bila? Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi bila dah dipilih salah seorang budak ni, yu'allimuhu.
Maka tibalah hari dia nak mula start belajar. Dipanggil hari orientasi. Dia pergilah ke tempat istana raja ni. Wa kana fi tariqihi, masa dia nak pergi ke istana ni, iza salaka rahibun, maka dia jumpa dengan seorang rahib. Rahib-rahib ni ialah orang yang mengamalkan ajaran Injil secara betul. Dia ada Taurat, ada Injil. Jadi hak yang rahib ni dia amal secara sembunyi. Beza zaman dulu dengan zaman sekarang, kalau amal ajaran samawi secara sembunyi, hak tu betul. Tapi kalau amal ajaran Islam secara sembunyi waktu sekarang, hak tu banyaknya sesat. Jangan buat macam zaman dulu. Kalau zaman dulu memanglah betul. Jadi kalau kita nak buat hak zaman dulu macam zaman sekarang, tak boleh. Sebab Islam sudah tersebar. Banyak dah orang cerita pasal Islam ni, maka kita gunalah hak yang sepatutnya daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Faqa'ada ilaihi, maka dia pun duduklah. Faqa'ada ni maksudnya duduk lama. Duduk lama maksudnya belajarlah. Belajar menuntut ilmu daripadanya. Wasami'a kalamah, maka dia pun sambil mendengar akan tutur kata daripada guru yang bernama rahib ni. Jadi bila dia pergi lama-lama tertarik dengan rahib ni, maka dia lambat sapa dekat tempat ahli sihir. Pergi jumpa dengan rahib, lambat sapa dekat ahli sihir. Balik pada tempat ahli sihir, jumpa dengan rahib, lambat sapa ke rumah pula. Jadi dua masalah dia. Wa kana iza atas sahira marra birrahibi wa qa'ada ilaihi, maka dia pun lepas dia jumpa dengan rahib ni dalam keadaan hak lama, mana ada belajar ilmu sebentar-sebentar. Kok ke mana mesti belajar lama. Mungkin adalah silibus dia dekat 2-3 jam nak bagi mahir dan sebagainya. Maka barulah dia lepas mahir hak 3 jam ni, dia pergi jumpa dengan rahib. Jadi rahib ni pun dia ada silibus dia juga. Jadi sama-sama ada silibus dia. Jadi silibus rahib belajar penuh. Silibus sihir belajar tak penuh sebab tak ada masa. Jadi oleh itu, faiza atas sahira, bila dia pergi tempat ahli sihir, darabahu, maka dia kena pukul dengan ahli sihir ni sebab lambat sapa, tak habis silibus. Fasyaka zalika ilar rahibi, maka dia pun ngadulah kepada guru dia yang mengajar ilmu samawi ni. Faqala, maka guru ni ajar kepada anak murid dia ni, iza khasyitas sahira faqul habasani ahli, jika kamu takut kepada ahli sihir tu, mau beritahu kepada ahli sihir bahawa keluarga aku ni lepas aku lewat sikit. Sebab aku ni kerjaannya ada lagi. Jadi saya bila kerja ni aku nak belajar lagi. Jadi keluarga aku, teh aku ni lambat sikit boleh tubik. Itu maksudnya. Wa iza khasyita ahlaka faqul habasanis sahir. Jika kamu takut kepada keluarga kamu, beritahu kepada ahli sihir, beritahu kepada keluarga kamu bahawa ahli sihir ni lepas aku lewat pula. Sebab banyak sangat silibus nak habis ni. Padahal budak ni dia jumpa dengan rahib. Jadi 3 situasi. Pertama, nak lepas dengan keluarga. Kedua, nak lepas dengan ahli sihir. Ketiga, nak belajar dengan rahib yang mengajar ilmu samawi kepada budak ni. Fabainama, bila dah habis belajar, dah tamat perguruan dan sebagainya. Jadi Nabi cerita ni maksudnya benda hak rekah lah ni. Tapi rekah-rekah pun dekat 2 muka surat juga ni. Okey, fabainama huwa ala zalika iz ata ala dabbatin azimatin qad habasatin nasa faqala al-yawma a'lamu sahiru afdalu amir rahibu afdal. Maka bila dia dah sampai tarikh hari tamat, hari graduasi dia, maka dia pun nak test lah ilmu dia, dijadikan cerita. Maka dia lalu ke sebuah pasar. Jadi bila nak lalu ke sebuah pasar ni, maka adalah seekor binatang hak besar, dabbatin azimatin. Dabbah ni maksudnya binatang yang berkaki 4, azimah pula hak besar, hak gagah perkasa. Jadi kalau kata kita bayangkan padang pasir, hak gagah perkasa tak lain tak bukan ialah singa. Nah, kalau kata gajah, dia tak ganah. Walaupun dia besar, dia tak ganah. Tapi singa ni dengan backing dia ni, orang takut belaka. Tak ada berani dengan singa ni.
Qad habasatin nas, dia halang lalu lintas. Jadi orang manusia ni pun lari lah, tak dekat dengan singa, nak lalu takut kena makan dengan singa. Faqala al-yauma, maka dia pun berkata dalam hati dia, al-yauma, hari ni a'lamus sahiru afdalu amir rahibu afdal. Aku nak tahu mana ilmu hak power, sama ada ilmu ahli sihir ke atau ilmu rahib ni. Nak uji mana hak lebih power, sama ada ilmu ahli sihir ke atau ilmu rahib yang aku belajar agama samawi dengannya ni. Fa akhadha hajara, maka budak ni pun ambillah batu. Banyak mana wallahu taala a'lam bissawab. Faqala, maka dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma, hak ni dipanggil rajaun, pengharapan. Bila kita doa dengan Allah, kita bukan perintah Tuhan bagi kat kita. Sebab bila banyak kita doa dengan Tuhan ni, kebanyakan kita akan guna fi'il amal. Fi'il amal ni maksudnya perintah. Perintah Allah kepada kita, kita kena buat. Tapi kita perintah kepada Allah, bukan kita minta Allah buat. Itu dipanggil rajaun, pengharapan agar Allah kabulkan permohonan kita. Allahumma in kana amrul rahibi ahabba ilaika min amris sahir. Ya Allah, ya Tuhanku, jika apa yang aku belajar daripada rahib ni lebih kamu sukai daripada ilmu sihir yang aku belajar, faqtul hazihi dabbah, maka dengan sebatu ni maka bunuhlah binatang berkaki empat ni, itu singa. Hatta yamdiyan nasu, hingga manusia pada waktu ni boleh pergi mari-mari seperti sedia kala semula. Faramaha, maka dia balinglah batu tersebut. Faqatalaha, maka matilah singa tersebut. Bila dia baling batu, mati disebabkan doa Allahumma in kana amrul rahib ahabba ilaika min amris sahir. Jika kamu suka dengan ilmu yang rahib aku belajar ni, maka matikanlah binatang hak ni dengan balingan batu ini. Wa madan nasu, maka manusia pun bila tengok binatang tu mati, maka dia pun jalanlah macam biasa. Maksudnya kembali keadaan seperti sedia kala. Fa'atar rahibu, maka dengan suka citanya budak ni pergi jumpa dengan guru dia ar-rahib ni. Fa akhbarahu, maka dia cerita kisah hak dia pergi balik lepas batu ni. Faqala lahu rahibu, maka rahib ni pun berkatalah kepada budak ni, dia pesan, ayu bunayya, wahai anak kesayanganku, dia kata, antal yauma afdalu minni, hari ni mu lebih power daripada aku. Ni panggil anak murid lawan tok guru namanya. Ilmu dia lebih tinggi pada tok guru dia. Qad balagha min amrika ma ara, sesungguhnya kamu telah dapat apa yang kamu hajati sekarang. Maksudnya apa yang kamu buat tu telah diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesan rahib kepada budak ni, wa innaka satu betala fa ini betulita fala tadullu alayya. Jika kamu diuji lepas ni, kamu akan diuji lepas ni. Fa ini betulita, jika kamu diuji ataupun ada soal jawab kamu ke, fala tadulla alayya, janganlah kamu tunjuk ke aku. Nanya alik aku lepas ni jawab pula. Dia suruh susuk benda ni. Wa kanal ghulamu yubriul akmaha wal abrasa wa yudawin nasa min sairil adwa. Maka pada waktu ni, oleh kerana lepas zaman Nabi Isa ni, dia orang zaman ni banyak kena penyakit, pertama penyakit kulit. Yang kedua kena penyakit buta. Hak tu sebabnya mukjizat Nabi Allah Isa alaihi salatu wasalam ialah menyembuhkan penyakit kulit dan juga penyakit buta. Jadi masyarakat pada waktu ni memang ramai kena penyakit ni. Jadi wa kanal ghulamu yubriul akmaha wal abras. Sesungguhnya budak ni dengan ilmu dia dia ubati masyarakat pada waktu ni yang ramai terkena penyakit kulit dan juga penyakit buta. Wa yudawin nasa min sairil adwa. Maka dia berubat manusia pada waktu ni selain daripada ubat hak lain, dia guna ubat hak yang dia belajar selama ni, iaitu ilmu daripada rahib ni. Maka bermulalah kisah, orang kata apa, budak ni nak ada ujian. Fasami ajali sulil maliki, maka terdengarlah berita kehebatan budak ni oleh seorang menteri raja. Menteri raja ni pula qad amia. Raja ni pun pelik, dia cari menteri buta. Ada kat Malaysia ni menteri tu hak buta? Tak ada kat Malaysia ni, alhamdulillah lah.
Tapi peliknya raja ni, dia cari menteri hok memang buta lama dah. Fa'atahu bihadaya, maka menteri hok buta ni bawalah banyak hadiah ke budak ni. Kathiratin, maksudnya hok banyak. Faqala ma hahuna laka in anta syafaitani. Hok ni, hadiah ni untuk kamu semua jika kamu boleh menyembuhkan aku. Dia kata gitu. Qala, maka budak ni ajar kepada menteri hok buta ni, inilah ashfi ahada. Dia masuk ilmu tauhid kepada menteri ni. Bukan aku hok menyembuhkan kamu semua ni. Innama yashfillahu ta'ala, sesungguhnya yang menyembuhkan belaka hok yang aku buat selama ni ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa amana billahi fa in amanta billahi ta'ala da'autullah hatta syafaka. Jika kamu beriman kepada Allah, aku akan doa kepada Allah untuk menyembuhkan kamu. Ni syarat hak dikenakan kepada menteri raja ni. Fa amana billahi ta'ala, maka menteri raja ni pun berimanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasyafahu Allah ta'ala, maka Allah pun menyembuhkanlah penyakit buta yang terkena kepada menteri hak telah buta selama ni. Dia bagaimana dia buat, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Cuma yang pastinya menteri ni jadi celik semula. Jadi bila jadi celik semula, maka dia pergilah menghadap raja. Biasalah menteri ni dia ada dia punya hari berjumpa, dipanggil menteri kabinet ni, dia ada hari dia. Kalau di peringkat federal, setiap hari Rabu menteri kabinet dia akan bersidang. Setiap hari Rabu lah. Jadi dia pun ada hari bersidang dia. Fa'atal malika, maka dia jumpalah dengan Raja Yusuf Zinawas ni. Fajalasa ilaihi kama kana yajlisu, maka dia pun duduk tempat hak biasanya duduk. Jadi menteri ni dia ada dia punya tempat duduk masing-masing. Hak ni menteri kanan, hak ni menteri kiri, hak ni menteri macam-macam menteri lah. Jadi hak yang ni pun duduk cari tempat dia tanpa ada orang bawa dia. Jadi raja ni pelik. Faqala lahul maliku, maka raja ni pun tanya, marradda alaika basaraka, siapa hak pulihkan pandangan kamu ni? Siapa hak pulihkan penglihatan kamu ni? Qala, ni jawapan hak orang yakin, Rabbi, Tuhan aku. Tuhan aku Qala, maka Raja Yusuf Zinawas ni marah. Awalaka rabbun wairi, ada Tuhan lain kepada aku ni. Jadi kalau kita belajar hadis ni, maksudnya ada 3 orang yang mengaku Tuhan. Yang pertama Namrus, kedua Fir'aun, ketiga Raja Yusuf Zinawas. Bukan 2 orang lah, tambah seorang lagi Raja Yusuf Zinawas. Awalaka rabbun ghairi, ada Tuhan lain kepada aku ni. Qala, maka menteri raja ni berkata, Rabbi wa rabbukallah, sesungguhnya Tuhan aku dengan Tuhan kamu ni ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa akhazahu falam yazal yu'azzibuhu hatta dalla 'alal ghulami, maka dia pun diigat oleh raja ni. Bukan raja tu igat maksudnya suruhlah tentera dia igat. Menteri raja ni falam yazal yu'azzibuhu, maka sentiasalah menteri raja ni diseksa, dipanggil kena seksa sama, hatta dalla 'alal ghulami, sehingga dia tunjuk hak menyembuhkan aku ni ialah budak ni. Faji'a bil ghulami, maka dipanggillah budak ni ke istana. Dia tahu dah sebab dah ada biodata dah. Ni pernah belajar ilmu sihir, berani je belajar ilmu lain pada orang lain pula. Panggil dia pula. Senang cari sebab dah ada alamat di dalam daftar surat istana negara pada waktu ni. Okey? Faqala lahul maliku, maka diigatlah budak ni juga. Faqala lahul maliku, maka raja ni pun berkata kepada budak ni, tanya kepada budak ni, ayyu bunayya, wahai anak kesayanganku. Ni cara nak pujuk orang. Raja ni pun ada pujuk orang juga. Qad balagha min sihrika ma tubriul akmaha wal abrasa wa taf'alu wa taf'al. Kamu ni dah hebat dah dengan ilmu sihir ni, kamu boleh menyembuhkan penyakit kulit dan juga penyakit buta. Hok gini kau boleh pulihkan dengan ilmu sihir ni. Bagus. Raja ni kata Faqala, maka budak ni pun beritahu semula, menafikan, inilah ashfi ahada, sesungguhnya aku tidak menyembuhkan siapa-siapa. Innama yashfillahu ta'ala, sesungguhnya yang menyembuhkan mereka semua ni ialah
Allah Subhanahu wa taala. Fa akhazahu, diigat juga budak ni. Falam yazal yu'azzibuhu hatta dalla 'ala rahib. Maka diseksa berhari-hari dan sebagainya, menyebabkan budak ni tak tahan hingga dia tunjuk hok ngajar ilmu samawi ni kat aku ialah rahib hok dua alik sana pula. Faji'a birrahib, maka dicari pula rahib ni. Dia ada CIA, dia FBI, dia cari pula rahib ni. Maka jumpa dengan rahib ni. Faqila lahurji', maka raja ni pun beritahu memujuk rahib ni, irji' an dinik, kembalilah kamu kepada agama asal kamu. Maksud agama asal ialah agama Yusuf Zinawah, iaitu mengakui bahawa Yusuf Zinawah sebagai Tuhan. Tu irji' an dinik. Fa'aba, dia tak si kembali kepada agama Yusuf Zinawah, nak kekal dalam agama samawi yang dibawa oleh Nabi Allah Isa alaihi salam. Fada'a bil minsyari, maka raja ni pun memerintahkan kepada tentera pengawal dia ni untuk membawa bil minsyar, gergaji. Bawa gergaji ya. Fawudi'al minsyaru fi mafriqi ra'sih, maka gergaji itu pun diacukan di atas kepalanya. Fasyakkahu, maka digergajilah kepalanya, hatta waqa'a syikkahu, sehingga terbelah dua daripada kepala sampai ke bawah ni. Guna gergaji, bukan guna pistol, guna gergaji tu. Jadi gergaji ni satu bahan yang satu alatan membunuh yang amat menyeksakan. Jadi kalau kita tengok gergaji tu, hak yang orang tukar buat je, hak yang selaris tu, hak yang so megah ni, hak dua-dua sekali hak megah. Hak kita tengok orang potong pokok tu, guna gergaji tu. Ada kepala ni siapa ke ada kata kat habis kan potong. Okey, fasyakahu. Okey, faqila lahu summa ji'a bi jalisil malik, maka dibawalah, dihadapkan, dipanggil pula menteri hak buta tadi untuk menghadap raja ni. Faqila lahu rji', kembalilah kamu kepada agama asal kamu semula, iaitu mengaku bahawa Raja Yusuf Zinawah sebagai Tuhan. Fa'aba, tak si juga. Maksudnya ada tauhid dalam diri dia. Fawada al-misyaru fi mafraqi ra'sihi fasyaqahu bihi hatta waqa'a syikkahu, maka diletakkan gergaji di atas kepalanya, dibelah dua sehingga terbelah dua orang ni. Jadi dua orang telah mati syahid dengan cara dibelah dengan gergaji. Habis riwayat dua orang ni. Summa ji'a bil ghulami. Okey, maka dipanggil pula budak hok yang nak asalnya nak jadi ahli sihir tapi jadi menganut agama rahib ni. Faqila lahu rji', maka kembalilah kamu kepada agama asal kamu semula. Fa'aba, tak si kembali kepada agama Yusuf Zinawah. Tapi special case budak ni, sebab dia ni dah terkenal sangat, maka dia kena seksa lebih lagi. Macam rahib dengan menteri ni dipanggil orang mengikut, hak yang ni dipanggil orang soho. Jadi bila soho dia tak boleh mati mudah-mudah, dia kena matikan budak ni dengan cara hak paling kejam sekali. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabih, maka budak ini pun diserahkan kepada tentera darat. Dipanggil batalion tentera darat. Faqala zahabu bihi ila jabal, maka tentera darat ni pun diarahkan oleh raja ni untuk ke sebuah gunung. Kaza wa kaza, gunung tinggi lah. Fas'adu bihil jabal, maka bila sampai di atas gunung tersebut, fa iza balagtum zirwatahu fa in raja'a an dinih wa illa fatrahuhu. Jika sampai dekat atas gunung tu, mogok dia. Kalau dia kembali kepada agama kita, lepaskan dia. Kalau tak kembali, fatrahuhu, maksudnya lepas daripada atas gunung ni. Lepas dari atas gunung ni masih tinggi lah. Kita lepas daripada masjid kota ni mati dah.
Fazahabu bihi, maka tentera darat ni pun gilah turut perintah Raja Zinawah ni. Fasaidu bihil jabala, maka dipanjatlah atas gunung ni. Faqala lahu, maka budak ni pun berdoa sambil panjat gunung ni, Allahumma kfinihim bima syi'ta farajafa bihimul jabala fasaqatu. Maka dia berdoa kepada Allah, ikfinihim, lindungilah aku daripada tentera darat ni sebagaimana yang kamu kehendaki. Farajafa bihimul jabal, maka gunung tu pun bergoncang sehingga tentera hok nak naik tadi jadi jatuh ke bawah pula, tak basah-basah. Jadi tentera darat pun mati belaka. Waja'a yamshi ilal malik, maka dengan gagah perkasanya budak ni kembali semula ke raja tersebut. Kalau kita lari dah, dia pergi kembali semula kepada raja tersebut. Faqala lahul maliku ma fa'ala ashabuk. Raja ni pun tanya kepada budak ni, apa jadi dengan tentera darat aku ni? Faqala kafanihimullahu ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala telah melindungi aku daripada bala tentera kamu itu. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabih, maka diigak lagi budak ni, diserahkan pula kepada tentera laut. Sebab zaman dulu tak ada tentera udara, tentera laut dia ada. Okey, dibagi kepada tentera laut. Faqala, maka diberi pesan kepada tentera laut ni, izhabu bih, pergi dengan budak ni, fahmiluhu fi kurkurin, bila sampai di tengah laut tu, wa tawassatu, maksud sapa tengah laut, fil bihil bahra, maksudnya sapa tengah laut, naik perahu ke apa ke, naik kapal sapa tengah laut. Fa in raja'a, jadi kalau dia nak kembali kepada agama kita semula, maka buat balik semula. Wa illa fagzifuhu fazahabu bih, kalau dia enggan kembali kepada agama kita semula, fagzifuhu, lepas dari laut ni, senang cerita, selesai masalah. Fazahabu bih, maka tentera laut ni pun pergilah bawa budak ni ke tengah laut dengan menaiki kapal. Faqala, maka budak ni pun berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma kfinihim bima syi'ta, maka budak ni berdoa kepada Allah, pelindungilah aku daripada orang ni sebagaimana hak yang kamu kehendaki. Fankafa'at bihimus safinatu faghariku, maka kapal ni pun bergoncang dan sebagainya, menyebabkan kapal ni jadi bocor, maka tenggelam kapal ni pula. Tenggelam, tak pasal-pasal. Tapi peliknya, macam mana budak ni boleh selamat? Tu pelik. Kalau ke tengah laut, dia berjalan atas laut tu, kalau mikir semulanya. Maksudnya budak ni boleh jalan atas laut. Gitu kita mikir. Sebab dia boleh waja'a yamshi ilal malik. Dia kembali semula kepada raja ni. Kalau kita lari dah. Dia kembali kepada raja ni. Ni panggil hero, bukan panggil hero, maksudnya hero sungguh ni. Kembali semula. Sore lawan ramah ni. Dia yakin dengan Tuhan ni. Okey. Fankafa'at waja'a yamshi ilal maliki, maka dengan gagah perkasanya kembalilah semula ia kepada raja ni. Faqala lahul maliku ma fa'ala ashabuk, apa jadi dengan tentera laut aku ni? Faqala, maka budak ni pun jawab, kafanihimullahu ta'ala, Allah telah melindungi aku daripada aniaya tentera laut kamu itu. Faqala lil maliki, maka dia pun beritahu cara-cara selanjutnya, ajar-ajar raja ni. Kalau mu nak buat lagu mana lagi, ikut cakap aku pula. Innaka lasta biqatili, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan mampu membunuh aku. Lasta biqatili. Okey? Hatta taf'ala ma amuruka bih, hingga kamu buat apa aku suruh. Ni kan budak ni ajar pada raja ni pula. Okey? Qala, maka raja ni dengan suka citanya pun bertanya, mahua, apa dia cara nak bunuh kamu ni? Okey. Qala tajma'un nasa fi sa'idin wahidin. Mula-mula cara nak bunuh aku, mu kumpul belaka rakyat jelata kamu ni di sebuah tempat hok lapai sungguh, padai besar. Sa'idin wahidin, maksudnya sa'idin wahidin, padai hok besar.
wa taslubuni ala jiz'in, kemudian menggantung aku atas batang tiang ataupun salibkan aku di atas batang tiang. Summa khussahman min kinanati, kemudian mu ambil anak panah. Dia ajar budak budak ni ajar pada raja ni daripada kinanati, busur panah aku ni. Summa da'is sahma, kemudian mu letak dekat panah tu. Attack. Okey, summa da'is sahma fi kabidil qausi, maksudnya mu attack betul-betul. Summa kul, maka lepas mu attack betul-betul anak panah tu kena ke aku, summa kul, kemudian mu berdoa dengan Tuhan, bismillahirabbil ghulam, dengan nama Allah Tuhan budak ni. Okey, ni Nabi beritahu lah. Summarmi fa innaka iza fa'alta zalika qataltani, kemudian mu lepas anak panah tu. Summarmi, mu lepas anak panah ni, fa innaka iza fa'alta zalika qataltani, kalau mu buat hak cara aku suruh ni, nescaya kamu boleh bunuh aku. Okey, fajama'an nasa fi sa'idin wahidin, kemudian pada hari tertentu maka dikumpulkanlah manusia, rakyat jelata Yusuf Zinawas di sebuah padang hak yang lapang. Wasalabahu ala jiz'in, kemudian digantung budak ni di atas sebatang tiang. Summa akhadha sahman min kinanatihi, kemudian diambillah anak panah daripada busur panahnya. Summa wada'a sahma fi kabidil qausi, kemudian diletakkan anak panah ni di atas panah tu sendiri. Summarmi, kemudian dia lepaskan. Summa qala bismillahirabbil ghulam, maka dia ikut cakap budak ni dengan nama Allah Tuhan budak ni, bismillahirabbil ghulam. Summa ramahu, kemudian dilepaskanlah anak panah tersebut. Fa waqa'a sahmu fi sudrihi, maka terkenalah anak panah tersebut di dadanya. Okey, fa wada'a yadahu, maka tangan dia tu dia tutup, maksudnya dia bila kena kat dada ni, sama ada dia nak tutup darah ataupun dia nak tekan lagi anak panah tu, biar masuk ke dalam lagi fi sudrihi famata, maka matilah budak ni. Faqalan nasu, maka manusia hak yang tengok peristiwa ni, amanna bi rabbil ghulam, hari ni kami beriman dengan budak ni. Okey, kalau kita lihat hadis ni ada dua peristiwa yang mana kita boleh ketahui. Pertama, peristiwa ahli sihir yang memeluk agama Islam setelah kalah sihir dengan Nabi Musa dan juga Nabi Allah Harun alaihi salatu wassalam. Yang kedua, kisah Ashabul Ukhdud ni sendiri, hak mana beriman setelah tengok mukjizat ataupun tengok kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisah Nabi Musa, amanna bi rabbi Musa wa Harun, kami beriman dengan Tuhan Musa dan juga Tuhan Harun. Dalam hadis ni pula, amanna bi rabbil ghulam, aku beriman, kami beriman dengan Tuhan budak ni. Jadi bi rabbil ghulam, bi rabbi Musa wa Harun adalah Tuhan yang sama, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Fa'utiyal maliku, maka diberitahulah khabar ini kepada raja, sebab ramai dah beriman kepada Tuhan budak ni, itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat peristiwa yang kedua, iaitu mereka ni beriman tanpa buat ibadah. Macam kita beriman, kita buat ibadah. Ibadah kita mula asyhadu an la ilaha illallah wa tuqimas solah, mendirikan sembahyang. Jadi dalam kisah ni, amanna bi rabbil ghulam, kami beriman dengan Tuhan budak ni, lepas tu mati. Dua peristiwa ahli sihir dengan peristiwa yang ni. Jadi ini adalah satu, orang kata apa, ihsan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang mahu bertaubat. Ara'aita ma kunta tahzaru qad wallahi nazala bika hizruka qad amanan nasu fa amara bil ukhdud. Maka raja ni pun diberitahu kisah ni, maka inilah yang kamu amat takuti, iaitu dengan satu budak yang meninggal, maka ramai manusia yang masuk Islam. Hak ni yang amat ditakuti oleh raja. Maka di fa'amara bil ukhdud, maka raja ni pun perintahkan untuk menggali parit bil ukhdud. Okey, bi afwa misi kaki, di setiap pelosok, maksudnya hak mana ada lorong gali belaka.
Jadi kalau padang tu ada rumah, gali kat rumah sekali. Bil ukhdud. Bi afwa misikaki fa huddat wa udrima fiha niran. Kemudian kamu nyalakan api ke dalam al-ukhdud tu sendiri. Okey? Wa qala, bila dah buat, dah gali parit dan sebagainya, dinyalakan api dalam parit itu sendiri. Waqala, maka diperintahkan oleh raja tersebut kepada rakyat hok tengok peristiwa budak ni mati dengan terkena anak panah ni, malam yarji' andi ni, siapa hok tak kembali kepada agama asal dia. Apa agama asal dia? Menyembah Zinawas sebagai Tuhan. Okey? Fa'aqhimuhu, lepa belaka, mu terjung dalam al-ukhdud ni sendiri, dalam ukhdud ni. Au qila lahu iqtahim fa fa'alu hatta, maka tentera-tentera Raja Yusuf Zinawas ni pun lepa hak mana tok se murtad daripada agama Islam ni. Fa fa'alu, maka mereka semua telah beriman, dilepa belaka ke dalam al-ukhdud ni. Hatta ja'at imra'atun wa ma'aha sabiyun, sehingga dari hadis ni diberitahu bahawa ada seorang perempuan yang telah bernikah, wa ma'aha sabiyun, dan dengan dia ada seorang budak bayi. Sabiyun, budak bayi laha fataqa'asat antaqa'a, maka dia ragu-ragu nak terjun ke tak si terjun, nak terjun tak si terjun, sebab dia kesian kepada mak ni, kesian kepada budak kecil ni, anak dia sendiri. Faqala lahal ghulamu, maka budak kecil ni pun beritahu kepada mak dia, ya ummah, wahai ibuku, isbiri, sabar, fa innaka alal haqqi, kamu di atas jalan kebenaran. Rawahu Imam Muslim. Jadi kalau kita lihat dalam peristiwa ni ada lagi kisah, ada lagi pengajaran. Yang pengajaran seterusnya, budak boleh kecek masa kecil, wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla, Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Yang kedua, kisah ashabul ukhdud. Yang ketiga, kisah Masyitah, yang mana kena terjun dalam api air panah ni. Yang keempat, seorang bayi yang menyelamatkan ulama Bani Israel daripada tuduhan zina. Ceritanya bahawa kisah-kisah macam gini kita kena ambil pengajaran sungguh. Kisah-kisah yang ni memang kalau kita dengar cerita tu bagus, tapi dengan cerita dengan hadis ni yang lebih aula. Maka Allah Ta'ala pun berfirman dalam surah Al-Buruj ayat yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Qutila ashabul ukhdud an-nari zatil waqud, ayat nombor 5. Izhum 'alaiha qu'ud, ayat ke-6. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, ayat nombor 7. Ayat terakhir, wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Maksudnya, celakalah kaum yang menggali parit. Jadi siapa? Raja Yusuf Zinawas dan juga tentera-tenteranya. Api yang penuh dengan bahan bakaran. Apakah bahan bakaran yang paling mudah sekali? Kayu api lah. Paling mudah. Mereka dilaknat ketika mereka duduk di sekelilingnya. Sebab apa? Sebab mereka suka tengok orang yang mentauhidkan Allah ni dibakar oleh api dalam al-ukhdud, sambil mereka melihat apa yang mereka lakukan kepada orang-orang yang beriman. Dia bukan setakat tengok, dia suka pula. Okey? Dan mereka tidak marah dan menyeksakan orang-orang yang beriman itu, melainkan kerana orang-orang beriman itu kepada Allah yang Maha berkuasa lagi Maha terpuji. Kenapa? Kerana orang yang beriman itu telah diazab, telah diseksa dengan bakaran api al-ukhdud, padahal mereka yang diseksa dengan bakaran api al-ukhdud ni semuanya mereka beriman dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha perkasa lagi Maha mengampuni. Jadi setakat tu dulu, insya-Allah ada masa kita jumpa lagi. Mohon ampun dan maaf kita kasar bahasa. Hamba mengucapkan selamat menyambut Ramadan al-Mubarak dan boleh sembahyang tarawih di masjid-masjid insya-Allah. Biiznillah. Segala yang baik daripada Allah, yang berkenan yang bersih. Mohon ampun dan maaf kita kasar bahasa. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya hayyul qayyum ya rabba Musa wa Harun wa Nuh wa Ibrahim wa Isa wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akrimna bi jalati ilmi wa surati hifzi warzuqna hikmata wa ma'rifata ilmi wa sabata zihni wal aqli wal hilmi wal hikmi bi haqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya arhamar rahimi, rabbana fil lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.